Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Masyita binti Muhammad Asri bersama rakan saya Jawahir binti Suhaimi dan juga Munirah binti Azaman. Kumpulan kami telah memilih dasar luar Malaysia yang diperkenalkan oleh Tunku Abdul Rahman. Dasar ini merupakan dasar luar pertama iaitu tahap pertama yang bermula daripada tahun 1957 sehinggalah 1969. Tunku Abdul Rahman merupakan bapa kemerdekaan dan juga merupakan Perdana Menteri Malaysia yang pertama. Dasar luar didefinisikan sebagai strategi atau pendekatan yang digunakan oleh sesebuah kerajaan untuk mencapai tujuan atau matlamat dalam hubungannya dengan entiti luar. Dasar luar Malaysia disifatkan sebagai sentiasa melindungi kepentingan nasionalnya di peringkat antarabangsa. Saya Munirah binti Azaman akan memeterkan mengenai dasar luar tahap pertama ataupun dasar luar Tunku Abdul Rahman. Jadi pertamanya adalah dasar pro barat. Dasar pro barat ini bermakna negara kita berpihak kepada ideologi barat ataupun berpegang kepada fahaman demokrasi menurut barat. Jadi dengan mengamalkan dasar pro barat ini juga negara kita mengikut model barat khususnya berhubung keselamatan, ekonomi dan juga politik. Seperti yang kita tahu, dasar luar tahap pertama ini diperkenalkan sebaik sahaja negara Malaysia mencapai kemerdekaan iaitu pada tahun 1957. Dengan itu, kita khususnya Tunku Abdul Rahman memutuskan untuk memperkenalkan dasar pro barat ini adalah kerana menurut beliau Malaysia masih lagi memerlukan bantuan barat bagi memajukan dan menstabilkan ekonomi. Jadi dengan dasar pro barat ni pergantungan negara kita masih lagi tinggi terhadap barat dalam menjaga kepentingan ekonomi. Dan dasar luar yang kedua ialah dasar luar anti komunis. Jadi dasar ini bermakna kita negara Malaysia tidak menjalankan hubungan diplomatik dengan mana-mana negara komunis. Ataupun dalam bahasa mudahnya, kita menyekat perkembangan pengaruh komunis. Jadi perkenalan kepada dasar anti-komunis ini adalah ditentukan daripada faktor sejarah yang mana Tunku Abdul Rahman yang sangat berpengalaman dengan komunis ini, iaitu semasa kita di bawah jajahan komunis, negara kita telah rakyat khususnya telah diseksa dengan teruk dan juga serta ekonomi dan politik. Kita dapat lihat betapa teruknya komunis menjajah negara kita. Jadi disebabkan faktor itu, negara Malaysia telah melihat komunis ini sebagai ancaman kepada keselamatan negara. Sebab itulah negara kita tidak menjalankan apa-apa hubungan dengan negara komunis. Seperti yang saya cakap tadi, anti-komunis ini diperkenalkan kerana pengalaman yang pahit menjadi pengajaran terhadap negara kita. Okay, jadi buktinya tidak ada sebarang hubungan perdagangan dengan negara berfahaman komunis. Baik, seterusnya dasar luar yang ketiga pula ialah menjalinkan hubungan rapat dengan negara jiran dan Commonwealth. Negara jiran ini contohnya seperti Singapura, Thailand, Indonesia dan juga Vietnam. Okay, jadi dasar ini iaitu Malaysia mengadakan satu kerjasama serantau di kalangan Asia Tenggara ataupun kita panggil satu pertubuhan iaitu Commonwealth. Hal ini kerana Malaysia yakin kerana kita masih lagi memerlukan bantuan pertahanan daripada negara-negara jiran. Baiklah, seterusnya dasar ini diperkenalkan kerana iaitu Malaysia menjalinkan hubungan yang baik sesama jiran ini adalah kerana timbul krisis dengan negara jiran selepas merdeka. Contohnya kita dapat lihat konfrontasi dengan Indonesia pada tahun 1963 sehingga 1965. Yang keduanya, isu yang timbul adalah kerana terputusnya hubungan Malaysia dengan Filipina, dan yang terakhir yang paling besar adalah pengeluaran Singapura daripada Malaysia iaitu pada tahun 1965.
Jadi disebabkan tiga isu ini, Malaysia telah mengambil pendekatan untuk memperkenalkan dasar luar menjalinkan hubungan yang baik bersama negara jiran dan juga Commonwealth. Okay, jadi apa buktinya? Pertamanya kita boleh lihat tertubuhnya ASA pada tahun 1960 iaitu Pertubuhan Asia Tenggara. Yang kedua, Mafindo yang melibatkan Malaysia, Indonesia dan juga Filipina. Dan yang ketiga ialah ASEAN iaitu antara anggota yang terlibatnya adalah seperti Singapura, Malaysia dan juga beberapa buah negara yang lain. ASEAN ini telah ditubuhkan pada tahun 1967. Jadi dasar luar yang terakhir, yang keempat ialah anti-apartheid. Pertama sekali, kita perlu fahami apakah itu apartheid. Apartheid ini merupakan dasar yang meletakkan dasar yang dijalankan di Afrika Selatan, yang mana dasar ini telah menyisihkan orang bukan kulit putih ataupun yang lebih mudahnya orang kulit gelap, yang mana mereka meletakkan martabatnya lebih rendah dari segi pelbagai aspek, contohnya politik, pendidikan, kebudayaan dan sebagainya. Jadi Tunku Abdul Rahman telah menentang apartheid ini dengan secara jelasnya, iaitu pertamanya kita dapat lihatlah dengan perkenalan dasar anti-apartheid ini. Jadi dengan jelas sekali kita dapat lihat dasar ini telah menentang dasar apartheid. Okay, jadi apakah yang dilaksanakan oleh Tunku Abdul Rahman? Pertamanya, negara kita telah menyingkir Afrika Selatan daripada Commonwealth melalui perwakilan di PBB. Jadi Commonwealth mesti, ini kerana Tunku Abdul Rahman merasakan bahawa Commonwealth mesti menjadi sebuah organisasi yang mempunyai kuasa tertentu ke atas isu melibatkan ahli yang lain. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jawahir akan menyambung pembentangan tentang pelaksanaan dasar-dasar Tunku Abdul Rahman. Pertama sekali, pelaksanaan dasar Pro-Barat. Seperti yang kita tahu, Tanah Melayu baru sahaja mendapat kemerdekaan daripada British pada tahun 1957. Jadi, Tunku merasakan bahawa Tanah Melayu masih memerlukan keselamatan daripada ancaman luar. Jadi, Tunku telah menandatangani perjanjian pertahanan Inggeris Tanah Melayu ataupun perjanjian AMDA. Dalam perjanjian tersebut, British berjanji akan memberi perlindungan dan keselamatan kepada Tanah Melayu melalui memberi bantuan ketenteraan. Selain itu, British juga berjanji akan melatih dan memajukan anggota bersenjata Tanah Melayu. Seterusnya, Tunku Abdul Rahman juga telah menjadikan Malaysia sebagai anggota Commonwealth. Tujuannya adalah untuk menjalin hubungan baik dengan Britain dan bekas negara-negara jajahan British. Seterusnya, pelaksanaan dasar anti-komunis. Maksudnya, Tunku tidak akan menjalankan hubungan perdagangan dengan negara yang berfahaman komunis. Apa-apa hubungan pun Tunku tidak akan menjalinkan. Contoh yang kita dapat lihat, apabila Republik Rakyat China ataupun RRC yang telah mengiktiraf negara ingin menawarkan hubungan diplomatik dengan negara, Tunku tidak mempedulikan tawaran tersebut sebab Tunku menganggap bahawa komunis adalah organisasi antarabangsa yang hanya ingin mendominasi negara. Jadi, selain itu, Tunku juga enggan memberi respon untuk menyokong China yang ingin menyekat kemasukan Taiwan ke PBB. Malah, Tunku menyokong bahawa PBB mengekalkan kedudukan Taiwan di PBB. Seterusnya, dasar berbaik-baik dengan negara jiran. Dasar berbaik-baik dengan negara jiran ini timbul apabila terdapat beberapa krisis dengan negara jiran seperti konfrontasi dengan Indonesia, putus hubungan dengan Filipina dan selepas keluarnya Singapura daripada Malaysia. Jadi, untuk memulihkan hubungan dengan negara jiran,
Tunku telah membuat perjanjian dalam penubuhan negara-negara Asia Tenggara ataupun ASA, dan pada tahun 1962 perjanjian penubuhan bersama-sama dengan Indonesia dan Filipina iaitu Mafilindo, dan pada tahun 1967 perjanjian penubuhan bersama-sama dengan negara Thailand, Indonesia, Filipina dan Singapura ataupun disebut ASEAN. Yang terakhir sekali ialah pelaksanaan dasar anti-apartheid. Dasar ini terjadi apabila Tunku mengetahui bahawa kerajaan Afrika Selatan mewujudkan dasar yang bertentangan dengan Malaysia, iaitu pemisahan kaum kulit putih dan kaum bukan kulit putih. Jadi, Tunku telah mencadangkan persidangan Perdana Menteri Commonwealth pada tahun 1960 untuk membincangkan langkah yang perlu diambil kepada Afrika Selatan. Kerana Tunku berpendapat bahawa Commonwealth mesti menjadi sebuah organisasi untuk mempengaruhi hal ehwal negara anggota. Jadi pada tahun 4 Mei, beliau telah mengetengahkan isu apartheid dalam persidangan tersebut. Tunku telah memecahkan tradisi persidangan tersebut kerana sebelum ni negara anggota tidak pernah membincangkan isu yang berkaitan dengan hal negara anggotanya. Jadi beliau telah mendapat sokongan selepas membuat kenyataan di akhbar, mendapat sokongan daripada penubuhan anti-apartheid. Akhir sekali, Afrika Selatan tahu bahawa dia akan disingkirkan daripada majoriti negara anggota. Jadinya Afrika Selatan telah menarik balik permohonan sebagai anggota Commonwealth. Baiklah, seterusnya saya akan menerangkan mengenai keberkesanan dasar-dasar luar tahap pertama ini. Jadi pertamanya, dengan mengamalkan dasar luar seperti yang 4 tadi, pertamanya negara kita dapat mempertahankan kemerdekaan. Ini kerana tiadanya ancaman ganas seperti komunis, iaitu kita dapat lihat daripada pengamalan dasar luar anti-komunis. Keberkesanan yang kedua ialah negara Malaysia berjaya mempertahankan keamanan dan keselamatan negara. Ini dapat dilihat melalui perjanjian AMDA yang ditandatangani oleh Tunku Abdul Rahman. Dan yang keduanya melalui pernyataan Malaysia sebagai salah satu anggota Commonwealth pada tahun 1957. Dan akhir sekali adalah kerana apabila negara kita mendapatkan sekutu yang sehaluan dengan objektif dasar luar Malaysia, antaranya menyokong badan-badan antarabangsa seperti Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu dengan mempromosikan keamanan dengan mengurangkan ketegangan dan kebimbangan. Maksudnya, negara kita telah mendapat sokongan daripada negara-negara jiran, khususnya Commonwealth ataupun di PBB sendiri. Jadi apabila kita dapat sokongan daripada negara-negara lain ini, iaitu dengan kita perlulah menjaga keamanan, dengan itu negara Malaysia dapatlah mengelakkan segala peperangan yang berlaku. Jadi keberkesanan yang ketiga ialah negara kita berjaya memupuk kesejahteraan dunia. Malaysia berpegang kepada prinsip menghormati hak asasi manusia. Ini dapat dilihat melalui penentangan dasar apartheid. Dan keberkesanan yang keempat ialah negara Malaysia mampu memelihara kepentingan nasional, iaitu kita dapat lihat dalam penglibatan dalam hubungan serantau, contohnya seperti ASEAN pada tahun 1967. Dan yang terakhir pula, keberkesanan yang terakhir ialah pembangunan dan kemajuan ekonomi dapat terus berkembang. Hal ini kerana pengembangan dasar pro-barat dapat menggalakkan negara barat seperti Amerika dan Britain membeli biji timah dan getah daripada negara kita. Baiklah, saya akan menerangkan mengenai karisma yang ditunjukkan oleh Tunku Abdul Rahman ketika dasar-dasar luar Malaysia yang diperkenalkan seperti yang telah diterangkan oleh rakan-rakan saya sebentar tadi. Yang pertama,
Beliau bijak dalam menjalinkan hubungan perdagangan yang baik dengan negara barat seperti Britain. Hal ini kerana dasar pro-barat telah mewujudkan kebergantungan sepenuhnya terhadap kuasa barat. Ini merupakan pengalaman beliau ketika berada di luar negara dan melihat perkembangan di negara luar iaitu Britain. Yang kedua pula ialah beliau sangat berpengalaman dan matang dengan sikap dan cara komunis. Misalnya, Malaysia telah diancam oleh fahaman komunis yang disebarkan oleh Parti Komunis Malaya, PKM. Rentetan itu beliau memperkenalkan dasar anti-komunis, memandangkan pada ketika itu Malaysia masih di awal peringkat iaitu mencapai kemerdekaan. Jadi beliau telah mengambil tindakan dengan memperkenalkan dasar luar Malaysia iaitu dasar anti-komunis bagi menjaga keamanan negara. Yang ketiga pula ialah beliau mahir menentukan hubungan ekonomi berdasarkan ideologi negara yang terlibat. Misalnya, beliau begitu selesa memilih Britain dan sekutunya dalam Commonwealth sebagai rakan dagang yang paling signifikan. Yang terakhir ialah beliau mengutamakan fahaman perpaduan dalam kalangan berbilang kaum. Contohnya, beliau telah menghantar sepucuk telegram kepada Perdana Menteri British untuk mencadangkan supaya persidangan Perdana Menteri Commonwealth Mei 1960 dijalankan. Jadi, kesimpulannya kita boleh lihat di sini bahawa Tunku Abdul Rahman sangat merupakan orang yang sangat berdedikasi, bertanggungjawab dalam menjaga dan menjamin keselamatan negaranya daripada dijajah oleh kuasa luar lain.